Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'dihi fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu zikruh. Syukur banyak-banyak. Sebab apa tuan-tuan sekalian, kita kena bersyukur sebab Allah taala bagi kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita rezeki. Allah taala lah segala-galanya. Jadi layak memuji hanya senya Allah. Banyak mana dosa kita, insya-Allah Allah Taala akan ampunkan dengan syarat kita taubat. Dengan syarat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan kongsi ilmu mengenai kitab tauhid. Syarah Matan Al-Barahin yang dikarang oleh Imam Muhammad Al-Sanusi rahimahullahu taala. Jadi kita nak lihat akan Allah. Sebab apa kita nak membicarakan mengenai Allah? Sebab nak rasa dalam diri ni akan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan dalam jiwa kita ni ada Allah. Nak mati ni pun nak sebut akan kalimah la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan Allah taala bagi kekuatan dapat kita beramal dalam apa yang kita lakukan, insya-Allah. Baik, muqaddimah Al-Imam Muhammad Al-Sanusi rahimallahu ta'ala berkata, dengan nama Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Keterangan bagi ayat di atas, setiap muslim dituntut agar memulakan setiap amal perbuatannya. Dituntut setiap amal perbuatan yang macam mana tu? Amal perbuatan yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Yang tidak dibenarkan oleh syarak, yang makruh, tak payah nak sebut akan kalimah basmalah tu. Nak mula-mula benda yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Okey, syarah ni panjang, nanti kita jumpa. Yang macam mana dibenarkan oleh syarak. Yang kita tahu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Itu yang boleh kita mulakan dengan lafaz basmalah. Kadang-kadang orang main-main dengan lafaz basmalah. Orang main-main dengan lafaz basmalah. Buat benda yang tak baik pun basmalah. Kadang-kadang ambil benda haram pun baca basmalah. Nak main-main, itu tak boleh. Allah laknat main-main dengan lafaz basmalah sebab makna dia tu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Setiap muslim dituntut agar memulakan setiap amal perbuatannya dengan lafaz basmalah. Hal ini berdasarkan anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bermaksud bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu dengan menciptakan sekalian makhluknya. Bacalah dengan nama Tuhan. Siapa Tuhan tu? Allah yang menciptakan kita. Selagi benda tu tak larang syarak, selagi itulah kita boleh mengucapkan lafaz basmalah. Bukan kena bayar pun kan, cuma mulut kita malas nak sebut akan lafaz basmalah. Bukan susah lah, bismillah. Kalau dalam hadis Nabi tak penuh baca bismillah. Dengan nama Allah. Nak angkat sesuatu bismillah. Nak angkat sesuatu bismillah. Dia selagi syarak itu tidak mengharamkan. Bacalah lafaz basmalah.
Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Namli ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang bermaksud sesungguhnya surat itu daripada Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam mulakan surat itu dengan lafaz basmalah. Dengan lafaz apa? Dengan lafaz basmalah. Ini ringankan kita tuan-tuan sekalian, ringankan lidah kita ni untuk nyebut akan lafaz basmalah. Bukan susah lah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Rahman Rahim. Jadi nak nulis surat pun dengan lafaz basmalah. Apa pun nak buat lah senang cerita tuan-tuan sekalian dengan lafaz basmalah. Jangan malih-malih untuk kita nyebut akan lafaz basmalah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi Ar-Ruhawi dengan lafaz abtar, terpotong ekor, dan dengan lafaz aqta, terpotong anggota. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis ini bertaraf Hasan. Al-Nawawi Yahya bin Syaraf Al-Adhkar. Dalam hadis Nabi ni, kullu umrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Apa makna abtar? Ada dua ayat ke situ. Satu lafaz abtar, terpotong ekor, dan satu dengan lafaz aqta, terpotong anggota. Setiap perkara yang berfaedah baik pada syarak yang tidak dimulakan dengan basmalah, maka ia terputus. Dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Ruhawi, di situ dengan lafaz abtar, terpotong ekor. Mana terpotong ekor, terpotong anggota. Atau apabila terpotong ekor, terpotong anggota, maka tidak sempurnalah. Cacatlah jadi jadi begitulah setiap perbuatan yang berfaedah tidak disebut dengan lafaz basmalah, maka terpotong. Mana terpotong itu hilanglah keberkatan sesuatu perkara itu. Terpotong ekor ataupun terpotong anggota, hilang keberkatan. A'ta fahuwa a'ta, hilang keberkatan. Terpotong anggota, mana hilang keberkatan. Tak cantik, cacat jadilah. Nak bagi kepada Allah Ta'ala ni benda berfaedah, mana kita puji Allah. Benda yang berfaedah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Nawawi dalam Syarah Muslim, dianjurkan menulis basmalah pada permulaan kitab penulisan sekalipun ia ditujukan kepada orang kafir. Makna penulisan itu ditujukan kepada orang kafir, mana tulislah lafaz basmalah. Mana orang yang mengarang kitab, sekalipun benda tu ditulis oleh orang kafir, makna kena apa? Tulis lafaz basmalah. Sebab dunia ni milik Allah Ta'ala. Jadi yang kita puji ni hanya Allah, tak ada lain selain daripada Allah. Dan dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian.
iaitu lafaz Allah Jalla Jalaluh serta dua sifat yang mengiringinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sifat tu. Sifat ni dia gantung kepada zat, maka tak ada zat. Lah tu tak ada, Allah tu tak ada. Bismillah, perkataan Allah tu tak ada, maka tak perlulah Rahman Rahim. Jadi zat Allah tu diiringi dengan dua sifat, sifat Rahman Rahim. Kalimat Allah Jalla Jalaluh juga disebut lafaz Al-Jalalah. Menurut Imam Al-Bajuri, lafaz Al-Jalalah ialah wa huwa alamun ala zatihi ta'ala. Kalimah Allah Jalla Jalaluh itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi. Nama zat bagi Allah. Itu sebab kalimah Allah ni tak boleh siapa-siapa boleh guna. Baik nama orang pun tak boleh kan. Kat negara kita ni orang kafir pun nak guna kalimah Allah. Kalau kat Mesir tu Allah tu sudah dah biasa guna Allah orang kafir guna Allah juga. Jadi tidak jadi canggah lah. Kat negara kita ni lah Allah yang apa? Yang dikatakan itu bukan Allah Jalla Jalaluh. Allah yang dikatakan itu adalah Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka yakini, yang berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh di dalam Al-Quran. Jadi dalam lafaz basmalah tu zat Allah diiringi dengan sifat. Zat iring dengan dua sifat. Mana zat Allah Taala hebat dah. Jadi nak jadi hebat lagi diiringi dengan sifat, sifat Rahman, sifat Rahim. Ya Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dua kalimat Rahman dan Rahim tu. Menurut Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, lafaz Allah Jalla Jalaluh itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Wajibul wujud, yakni khas bagi lafaz dan khas pada makna. Berdasarkan ta'rifan yang dinyatakan di atas, maka maksud khas pada lafaz ialah kalimah Allah Jalla Jalaluh tersebut hanya terpakai untuk zatnya. Semata-mata, tak ada benda lain yang boleh pakai kalimah Allah, hanya senya untuk zat Allah Ta'ala. Manakala khas bagi makna pula bermaksud kalimah Jalla Jalaluh tidak pula boleh diguna pakai maksud dan pengertian kepada yang lain selain dari Allah Ta'ala. Jadi maksud kalimah Allah Ta'ala ni hanya Allah sahaja yang boleh guna. Tak ada benda lain yang boleh guna melainkan kalimah la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Jadi daripada muka surat pertama tadi, bagaimana keadaan Al-Imam Muhammad Al-Sanusi menyatakan bahawasanya hanya Allah yang wajib memakai akan kalimah Allah. Jadi dalam kehidupan kita ni banyakkan kita menyebut akan perkataan Allah, 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 Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam jiwa kita ni hanya ada Allah, 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 Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak berkat hidup, awal kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Allah. Jadi banyakkan kita menyebut akan Allah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Jadi penting lapas basmalah di dalam kehidupan kita menyebut akan Allah. Hebat lagi lapas itu, mana bismillah, perkataan Allah itu zat bagi Allah yang mengiringi zat adalah kalimah Rahman dan kalimah Rahim. Yang mengiringi akan zat itu kalimah Rahman, kalimah Rahim. Dan lapas Allah Ta'ala ini hanya diguna pakai untuk Allah Ta'ala sahaja. Itu kita kena ingat. Tidak boleh diguna pakai selain daripada Allah. Begitulah keadaan dalam kehidupan kita. Mahukan keberkatan, setiap perbuatan itu kita mulai dengan Allah. Mulai dengan lapas basmalah.
mulai dengan lafaz basmalah. Kalau tidak dimulai dengan lafaz basmalah, maka hilanglah akan keberkatan itu. Jadi kita kena rajinkan lidah kita ni menyebut akan perkataan Allah. Baru ada keberkatan dalam perbuatan. Dan sifat Allah Ta'ala dalam basmalah tu sifat yang hebat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah, maha mengasih. Dia dua-dua tu datang dari perkataan Rahimah. Rahimah makna belas kasih Allah Ta'ala. Rahman tu ayat panjang. Apabila ayat panjang, perbahasan pun panjang. Huruf itu banyak. Kalau Rahim huruf itu pendek kan? Pendek pada Rahman lah. Jadi kalau Ar-Rahman tu untuk seluruh makhluk Allah Ta'ala. Pemurah hanya Allah untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim tu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua keadaan kat situ lah. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Jadi macam mana keadaan kehidupan kita? Sebab apa hilang keberkatan? Sebab kita tidak mulakan dengan lafaz Allah. Jadi yakinlah kita tuan-tuan sekalian bahawasanya dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala tak boleh kita pisah. Saya pun pelik kenapa orang nak pisahkan agama daripada kehidupan. Sedangkan agama ni tuan-tuan sekalian bondo yang wajib untuk kita amal. Untuk kita amal dalam kehidupan kita. Tak boleh kita tak amal. Kalau kita tak amal, makanya tuan-tuan sekalian tak adalah kehidupan. Tak adalah kehidupan dalam Allah, hidupnya kita atas muka bumi. Tak boleh asing agama dengan kehidupan. Jadi lapas basmalah tu kita nak jadikan darah daging kita lah. InsyaAllah kita boleh kat bibir kita ni untuk kita ucapkan Allah 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 kan. Allah 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 Allah. Ambil sikit bismillah bismillah. Tapi dalam syarah lagi tu yang berkaitan dengan syarak, benda yang harus yang kita buat yang tidak disuruh oleh syarak. Contoh alihkan TV, alihkan bondo ke, memang tak sunat buat, tak sunat sebut lapar basmalah. Ambil raket, ambil badminton ke itu kan, benda tu tidak disuruh, mana tidak difardukan ataupun tidak disunat, tapi ganjaran sunat, tak sunah lah. Kalau kita baca lapar basmalah juga, benda tu tak berdosa. Cuma tidak disuruh di dalam syarak. Kita elok buat benda yang disuruh di dalam syarak. Barulah ada keberkatan di dalam kehidupan kita. Jadi nak amal itu kan, payah nak amal itu. Mulut kita ni tak apa-apa. Sabut benda selain daripada Allah. Allah Rabbi. Kono-kono pula lah time susah macam ni kan. Masya Allah. Iya sungguh. Keduniaan ni kan. Nak ingat benda tu semua datang dari Allah Ta'ala payah. Poning kepala kita. Nak bayar itu, nak bayar ini kan. Tapi hakikat itulah tuan-tuan sekalian. Nak tanamkan dalam jiwa kita ni kalimah Allah. Nak tanamkan dalam jiwa kita ni kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak tanam dalam jiwa kita. Allah, 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 Allah kan. Nak tanam dalam jiwa kita kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan, okey ni last. Peringatan berdasarkan kitab Aqidah Al-Najin. Pengarang membahagikan hukum membaca basmalah kepada 4 bahagian. Hukum membaca basmalah pula 4 bahagian. Iaitu wajib, haram, sunat dan makruh. Namun terdapat juga dalam kalangan fuqaha yang menambah hukum membaca basmalah kepada 5 hukum, iaitu dengan menambah hukum harus. Para fuqaha yang faqih mengenai hukum akam ni, bagi kita tambah lagi satu, harus ataupun jawaz ataupun mubah orang panggil. Disebutkan dalam kitab
Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya, apa Syekh bagi tahu? Wa'lam innamal basmalata tusannu ala kulli amri dhibal ayhalin bihaitsu yuhtammu bihi syar'a lil hadithi mar wa tuhramu 'alal muharrami lidzatihi kashubil khamri wa taqrahu 'alal maqruhi bidatihi kan nadhari li farji zaujatihi bi khilafil muharrami li'aridin kaludu bima'in maghsubin wal makruhi li'aridin li'aridin ka'akalil basali wa tusannu alaihima wa tajibu fi salati li'annaha ayah minal fatihati indana fata'tartiha ahkamun arba'atu wa baqiyatil ibahatu wa qila innahu tubahu fil mubahati allati la syara al mubahati allati la syaraf tak boleh al mubahati allati la syarafa fiha wa kanaqli mata'in min makanin illa ila akhir fa'ala hadha ta'tariha al-ahkamul khamsa. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sunat membaca basmalah dalam apa jua keadaan sekira-kira keadaan itu diberikan keutamaan oleh syarak berdasarkan hadis yang terdahulu. Ia diharamkan ke atas perkara yang haram secara asalnya. Al-haramu fi dzatih, seperti minum arak dan dimakruh ke atas perkara yang makruh pada asalnya. Al-makruhu fi dzatih, seperti melihat kemaluan isteri bagi perkara yang termasuk dalam kategori haram yang mendatangkan al-haramul la'aridin, seperti berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas, dan makruh yang mendatang al-makruhu la'aridin, seperti makan bawang. Maka dalam dua keadaan ini sunat juga membaca basmalah. Wajib membaca basmalah ketika solat kerana basmalah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah di sisi kami mazhab Asy-Syafi'i. Maka berlakulah dalam basmalah tersebut 4 rukun yang terdahulu dan berbaki satu hukum, iaitu hukum harus. Terdapat satu pendapat yang mengatakan basmalah itu diharuskan terhadap perkara-perkara yang harus, yang tiada kemuliaan pada perkara tersebut, seperti memindahkan barang-barang keperluan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Maka dengan itu jadilah hukum membaca basmalah itu 5. Jadi yang kelima itu adalah mubah, jawaz ataupun harus. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lafaz basmalah ni dalam kuliah kita akan datang. Jadi mudah-mudahan dapat kita faham. Kesimpulan lafaz basmalah ni tuan-tuan sekalian, awal pada ayat, apa bondo yang kita baca yang tidak dilarang oleh syarak.
maka kita bacalah dapat keberkatan. Dapat itu dipecahkan lafaz basmalah ni kepada 5, akhir itu adalah harus. Jadi benda haram, makruh, wajib dalam Fatihah wajib kita baca lafaz basmalah yang pertama. Jadi wajib kita baca. Jadi sunat ni benda yang berkaitan dengan sunnah. Jadi kita mulakan dengan apa? Dengan lafaz basmalah yang dilakukan, yang dianjur, yang diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan keberkatan kita dalam kita mengutamakan alapan akan lafaz basmalah. Sekian saja, bertemu lagi masa yang akan datang. Aku li qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.